Say guys, lepas aku pusing, tak ada pula dia nak lalu. Dia nak mekak-mekak. Aku nak tunjuk sikit mana motor mekak-mekak tu. Nah, motor macam tu je. 1, 2, 3, funk it. Hi guys, welcome back to Aizakana channel. So, aku tak ada lagi trademark. So, aku suka hati aku je aku nak buat trademark apa. And okay, macam korang tahu, siapa yang follow IG aku tahulah yang aku ada tanya korang, kalau aku buat video just macam cakap saja, okey ke korang kan? So, korang kata korang okey. So, bagi aku macam okey, tak apalah. Aku dah lama pun tak membebel. Tapi itulah. Tak siapa nak dengar lah. Kat rumah ni tak aku nak kena bebel kat rumah ni pula. So, okay. Aku nak cakap pasal satu YouTuber yang terkenal, yang famous, yang itulah. So, tiba-tiba dia lain tak ada pula. Lain tak ada. Okay. Sebab tunjukkan kau je ada Sekejap korang pernah dengar nama Cat Yap tak? Cat Yap, seorang YouTuber ASMR yang dipercayai yang dipercayai dia dipaksa buat YouTube. Macam ramai lah, macam komen kat bawah tu kata Cat Yap ni sebenarnya dipaksa untuk buat ASMR ni, makan-makan mukbang apa semua ni kan. So macam aku pun tahu Cat Yap ni pun dari seorang YouTuber yang tukang kaki cerita, iaitu siapa nama dia, Nena Story. So aku suka tengok story dia, tengok cerita dia. So nanti korang boleh lah tengok Nena Story. Nanti aku letak link kat bawah, okay. So aku tengok Cat Yap, dia kata Cat Yap ni dicolek, lepas tu dipaksa buat ASMR. So aku tak tahulah nak cakap macam mana. First aku punya pandangan aku yang pertama, dia saja je sebab nak cari populariti. Faham tak? Macam kononnya aku boleh buat, aku sekarang ni kan ada trend boleh makeup bengkak apa semua, lepas tu makeup darah apa semua. So jadi macam tu lah. Jadi macam orang fikir kau kena dera, kau kena paksa, kau kena tu. So tapi bila aku tengok dia punya ni, tengok ni Cat Yap, tak tahulah korang boleh tengok ke tidak, tapi Cat Yap ni dia tak gunakan gambar dia. So dia ambil mana-mana saja gambar lah. So dia punya subscriber 814k. So banyak gila, sangat-sangat banyak. Lepas tu kalau macam aku ni, aku tak kenal pun siapa Cat Yap ni, sebab aku ni bukan jenis penggemar tengok ASMR. Bagi aku macam nanti buat aku lapar, malas. Sebab aku bukan kaki makan pun. And so aku pun tengok. So kecoh dia ni, kata ramai yang komen kata bantu dia ada bagi apa semua. So kat sini aku tengok macam betul dia ni macam kena colek. Tapi aku tak tahulah cara dia. Okey lah, aku bukan nak kata aku nak bela perempuan makan lemah lembut ke apa, tapi takkan dia makan sampai macam tu sekali. Kau faham tak perasaan aku? Macam sekejap aku buka satu video dia. Aku rasa macam geli, kau tahu tak? Bila orang makan macam gelojoh macam tu, so jadi geli gila tau. Geli-geli, memang gila-gila nak mati gelinya. So macam dia macam dah lama tak makan. Tengok
ramai orang pertikaikan kata dia ni kena colek. So tak tahulah kesahihan dia sebenarnya. Kesahihan dia macam mana. Lepas tu dah ramai cakap lah, lepas orang pertikaikan semua benda ni kan, tiba-tiba dia macam komen kat bawah. Dia kata bukan dia tak menyatakan diri dia. Maksudnya itu YouTube channel tu bukan perempuan tu punya. Macam orang lain punya, tapi orang lain punya, tapi perempuan ni sebagai mangsa kena. So bagi akulah, kenapa kalau kononnya kalau YouTube tu milik dia and dia yang edit, dia yang memang nak makan benda tu, kenapa dia komen kata dia menyatakan dia. Maksudnya macam aku menyatakan kau, aku menceritakan tentang kau, bukannya menyatakan aku menceritakan tentang diri aku. Faham tak? Tak faham sudahlah. Tapi taklah, aku tak tahulah, tapi kesian lah. Lepas tu aku tengok daripada first video dia nampak macam berisik, tapi bila dah lama-lama memang kering gila. Dia macam kurus. Aku macam tak boleh brain kalau dia ni seorang yang minat makan apa-apa je lah, like macam macam apa orang cakap suka makan, takkan dia boleh kurus macam tu. Macam kena dera. Macam seolah-olah, Faham tak apa aku rasa? Kesian lah, bagi aku kesian. Sebab tak tahulah, aku tak tahu kesahihan benda ni, aku tak tahu. Sebab itulah, kesian. Lepas tu YouTube dia yang first tu, bukan, YouTube dia yang terakhir, bila 8 bulan yang lalu, 8 months ago. Kau bayangkan gigi dia tu cabut dan buat ASMR. Aku rasa macam, faham tak? Lepas tu lagi satu yang korang perlu tahu, Kek Yap ni, dia tak menggunakan suara dia dekat dalam video dia. Dia hanya menggunakan subtitle. Macam dia menyatakan, okay, ini prawn, ini octopus, ini shell, ni dia akan tulis saja kat bawah tu, dia tanpa menggunakan suara dia. Tak tahulah. Lepas tu ramai orang mengatakan dia ni ada bagi kata-kata macam, bukan kata-kata, petunjuk tentang yang dia ni kena colek. Macam subtitle tu huruf H dia besarkan, macam ada nanti subtitle lain E dia besarkan, menunjukkan bila kita ambil daripada ayat tu ada tulis perkataan help kat situ. Nanti aku letak kat sini, so korang boleh tengok lah. Macam bagi aku macam help. Aku tak tahu sebab bukan kita kat tempat dia, and aku tak tahulah. Kalau kononnya perempuan tu dia colek, kenapa polis tak cuba selamatkan dia? Tak cuba try hack YouTube tu, search location. Bukan, aku rasa negara luar lagi kan dia punya bidang-bidang menyiasat dia, like macam tu lah.
Tak lah, aku pun tak tahu. Tapi aku tak tahulah. Tapi kalau kononnya dia colek, aku harap Kek Yap tu selamat lah. Sebab YouTube channel dia last 8 bulan lepas. Aku tak tahu. Ramai orang cakap Kek Yap dah mati. Ada yang ramai cakap Kek Yap dapat larikan diri. Aku pun tak tahu. Tapi tergamaknya orang buat macam tu. Macam seolah-olah macam, ya aku tahu sebab duit boleh buat segalanya. Tapi bagi aku, kalau kononnya dia nak buat Kek Yap macam tu kan, mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba dia curi Kek Yap macam tu je. Tak lah. Banyak spekulasi lah. Spelukasi spelu speluli spalu tak tahulah macam nak sebut dia. Sedap rumah ni jadi bodoh je. And guys, aku minta maaf vlog aku yang sebelum ni banyak gila aku sebut bodoh. So aku dah kurangkan mencarut. Cuma tinggal perkataan bodoh je yang masih melekat di otak aku. Sebab aku rasa macam bodoh tu tahap baik. Tak tahu, tapi bagi aku lah je baik. Korang, tapi korang janganlah ikut aku. I don't know. Itulah. Keburukan duduk sini, kau tahu apa? Dengar. Sebab duduk tepi jalan raya orang lalu lalang macam tu. So nanti dengarlah bunyi motor bising. Konvoi ramai-ramai ni konvoi ni sebab aku rasa sama baju. Korang konvoi lah. Motor berubah lah. Kena tangkap pada muka. Kalau kau dengar dekat video aku pun dah rasa semak. Apakah aku yang dengar ni? Bapak banyak motor. Serius, sumpah. Aku tak tahulah. Lepas aku pusing ni, tak tahulah. Say guys, lepas aku pusing, tak ada pula dia nak lalu. Dia nak mekak-mekak. Aku nak tunjuk sikit mana motor mekak-mekak tu. Nah, motor macam tu je yang lalu. Mana motor mekak-mekak tadi? Hilang. Kat mana pergi? Aku pun tak tahulah nak cakap apa. Tengok nanti aku pusing nanti hilang pula. Geramnya aku. What I talking? Tak ada. Bila aku nak tunjuk kat korang, tak ada. So itulah selalunya kehidupan aku selalu terganggu. Mental aku koyak. Itulah kata Syaz. Video bermalam-malasan paling senang nak buat. Aku suka duduk sini sebab ada awan. Aku boleh tengok awan tu. Korang nak tengok ke? Sekejap Sorry guys. Aduh, nampak nak malahnya aku nak cuci-cuci benda lah ni. Malas. So tak payah fokus yang tu. Kita fokus yang ni. So cantik kan? Bagi aku sangat-sangat cantik. Aku
Bukan kata apa, tapi memang cantik. Setiap hari tahu aku selalu nampak. Inilah ni. Nampak so cute. So bagi akulah, apa lagi yang kau nak dalam kehidupan kau? Kau dah ada cuaca baik, kau dah ada kamera, boleh borak seorang, kau ada lagu. Apa lagi kau nak? Buatlah apa saja kau nak buat. Alang-alang aku buat vlog borak-borak Cina. Aku nak cakap, kau berkawan dengan orang, tak kisahlah berapa lama, 6 ke, 7 ke, 4 ke, 2 tahun ke, kau tak ada istilah suka hati nak jatuhkan orang, nak downkan orang macam tu. Lepas tu datang terhege-hege, macam biasa, macam tak ada apa-apa berlaku. Aku bukan dendam, tapi aku kecewa. Aku anggap dia kawan. Tapi pada dasarnya memang aku anggap dia kawan lah. Tapi bila dah macam ni, bila aku dah rasa, aku rasa macam aku ni terlampau baik nak anggap orang tu kawan. Lebih kurang kawan baik lah. Hakikatnya dia yang jatuhkan kau, dia yang downkan kau. Kalau rasa kau kawan aku, kau takkan buat macam tu. Kau boleh cakap direct dengan aku macam biasa. Tapi kenapa kau menggunakan laman sosial sebagai satu benda yang kau rasa kau boleh expose, kau boleh bagi tahu orang lain? Kenapa? Satu je, lepas aku down, satu nasihat yang mana yang pernah down, jatuh sebab member, dia masih main tarik tali dengan kau. Kau main je dengan dia. Tapi kalau dia rasa kita ni pelik, kita ni dah jauh, kita dah pelik, sangat pelik untuk dia, tanyalah dia balik, kenapa aku pelik macam ni? Kenapa kau rasa aku pelik dengan kau? Kalau dia tak ada jawapan untuk tu, biarkan. Siapa yang minta? Aku okey je. Kau je yang tak okey dengan aku sebenarnya kan? Sebab tu aku nak bagi tahu kat korang, jangan suka hati nak ambil orang sebagai kawan. Pada dasarnya memanglah kawan. Dah lama-lama ada dia anggap kau kawan. Semua orang minat dia, semua orang cerita pasal dia, semua orang tu, semua orang apa, semua orang tu. So dia rasa diri dia sangat-sangat bagus dan boleh menjatuhkan orang sendiri, kawan dia sendiri, untuk kepentingan dia sendiri. So berkawanlah dengan kawan-kawan yang mulut teruk daripada mulut manis yang akhirnya busuk hati. So itu saja daripada vlog aku. So kalau kau tengok vlog aku dan rasa sakit hati, nak kecam lagi, nak expose lagi, silakan. Jangan sampai aku expose tentang kau. Okay? Bye.